Geng, korang pernah tak nak ambil barang, benda dekat tempat tinggi, atas almari yang dekat rumah tu, lepas tu kau tak sampai? Korang ambil kerusi ataupun korang ambil tangga lah. Lepas tu korang buat apa? Yang lagi teruknya, ada momen-momen yang tiba-tiba korang rasa korang nak terjatuh, kan? Lepas tu korang mesti rasa macam, oh lega lah sebab tak jatuh, kan? Rasa macam, nasib baik aku tak jatuh. Kalau jatuh ambil lah aku, kan? Betul tak? Ataupun korang memang pernah jatuh pun sebenarnya, sampaikan dia mendatangkan kecederaan ataupun kesakitan. So bagi sesiapa yang pernah buat kerja-kerja macam ni, korang boleh komen sikit tak dekat bawah, kerja apa yang korang buat tu sebenarnya sampai terjatuh ni? Lepas jatuh tu, apa injury yang korang dapat? Teruk ke tak? Sebenarnya yang aku cerita secara ringkas tadi tu, pasal kau ambilkan lapik kerusi, lepas tu tiba-tiba kau jatuh, tu sebenarnya berkaitan dengan aktiviti bekerja di tempat tinggi, ataupun yang Mak Saleh duk cakap ni apa? Working at height. Tu dia. Contoh yang mudah tadilah kita cerita pasal konteks nak buat kerja dekat rumah, kan? Yang mana kalau jadi apa-apa dekat korang, korang tanggung lah. Maksudnya korang tak dilindungi daripada kecederaan dan tak dilindungi oleh apa-apa perundangan, melainkan insurans ataupun medical card yang korang subscribe. Berbeza jika di tempat kerja yang korang duk kerja makan gaji tu, kan? Bayar EPF pun ada, bayar SOKSO pun ada dan sebagainya lah. Aktiviti tempat tinggi di tempat kerja adalah termaktub di bawah Undang-Undang Kerajaan Malaysia tau. Sebab kita fikir takkan nak tukar mentol pun sampai tu kerajaan nak pantau, kan? Agak-agak lah. Jom kita tengok fakta sikit. Sebab baru-baru ni aku ada terbaca berita yang mana ada seorang pekerja ni, dia maut masa nak betulkan lampu bila dia jatuh daripada ketinggian 3.4 meter. 3.4 meter je. Bahkan yang jatuh daripada ketinggian kurang daripada tu pun boleh menyebabkan kematian. Jangan main-main. So korang nampak tak dia punya skala kebesaran isu working at height ni sebenarnya? Bukan apa, cuba korang tengok sendirilah landscape industri yang dekat Malaysia ni, kan, yang ada banyak tapak-tapak bina yang of course lah ada pelbagai aktiviti yang melibatkan kerja-kerja di tempat tinggi ni, kan. So mestilah kena pantau dengan tegas sikit. Sebab itulah dalam Regulation 12 Factories and Machineries dalam kurungan bahagian Safety, Health and Welfare Regulation ada bagi tahu, tapi secara ringkas je lah aku nak baca, kan. Mana-mana orang yang bekerja pada satu aras ketinggian yang membolehkan dia untuk jatuh pada ketinggian lebih dari 10 kaki, keselamatan dia mestilah dipastikan. Adalah termasuk jugalah dengan menggunakan safety belts atau ropes. Apa rupa safety belts dan ropes tu? Disebabkan undang-undang ni telah diperkenalkan pada tahun 1970, maka kita boleh bayangkanlah, kan, safety belt dengan rope yang ada pada zaman tu mestilah jenis yang ada time tu je lah, kan. Dan pada zaman sekarang ni mungkin benda-benda ni dah ditukar nama dan juga rupa bentuk dia apabila teknologi semakin canggih melalui research dan development. Apa yang ia nak tekankan adalah mesti kena ada cara-cara kawalan risiko bagi kerja-kerja di tempat tinggi sesuai dengan cara yang ada pada zaman itulah. Cuma pada masa yang akan datang ni mungkinlah maksud dan perincian undang-undang ni akan diperhalusi lagi supaya kena dengan peredaran zaman. Mana tahu kerja dekat tempat tinggi bukan lagi pada aras 10 kaki ataupun 3 meter, mungkin 2 meter, kan, mungkin 1.8 meter, atau mungkin asal kerja yang boleh sebabkan jatuh je dia dah dikelaskan sebagai kerja di tempat tinggi. Siapa tahu
So, aku harap korang dapat faham lah yang kerja dekat tempat tinggi ni memang satu kerja yang berisiko tinggi. Jadi, risiko tersebut mestilah dikawal. Okay, untuk mengelakkan insiden-insiden yang tak diingini berlaku lah. Sekarang ni mesti korang dah cuak kan nak buat kerja ke tempat tinggi, betul tak? Mestilah tak kan. Sebab kita kan rakyat Malaysia boleh. Asal boleh buat duit kan semua boleh lalat je. Bagi korang yang tak tahu macam mana nak patuh dengan undang-undang tadi, yang pihak kerajaan dah keluarkan satu garis panduan yang cukup lengkap bagi kerja-kerja yang melibatkan tempat tinggi yang dinamakan Guideline for the Prevention of Falls at Workplace 2007. Garis panduan ni dah cerita dah dengan lengkap dan terperincinya macam mana nak buat kerja di tempat tinggi dengan selamat. Mana katalah kalau korang ikut betul-betul panduan ni, insya-Allah insiden-insiden yang melibatkan kerja di tempat tinggi dekat Malaysia ni mungkin dapat dikurangkan dengan ketara lah. Tapi yelah kan, semua benda mesti ada kos kos yang perlu kita dahulukan lah. Nak beli body harness je dah bermacam jenis, harga lagi. Ada yang harga macam sebiji motor EX5. Itu aku tak nak cerita lah. Sebab itu semua bergantung dengan keperluan kerja dan juga risiko korang lah. Dan tentunya kemampuan kewangan syarikat. Ada duit boleh beli yang advance, kurang duit beli yang biasa saja. Apa yang penting, barang-barang yang korang beli mestilah mendapat pengiktirafan daripada SIRIM, DOSH ataupun mana-mana agensi yang berkaitan. So sebenarnya nak diringkaskan cerita, guideline yang aku sebut tadi tu, dia memang dah bagi tahu korang dah banyak dah perkara yang korang boleh buat untuk pastikan kerja dekat tempat tinggi tu selamat. Antara benda yang penting yang aku cerita tadi tu is korang kena buat planning yang detail pasal aktiviti kerja dekat tempat tinggi tu sebelum buat kerja tu. Okey, jangan main redah je. Tak kira lah korang panggil apa sekalipun, yang penting dokumen planning tu yang penting. Korang boleh refer dan laksanakan masa kerja tu nantilah. Jangan on paper je cantik, actual on site ke laut. Dan yang paling penting dalam planning korang tu kena ada unsur-unsur penakdiran risiko ataupun risk assessment. Daripada risk assessment ni lah baru korang dapat tahu jenis kontrol yang macam mana nak diimplementasikan masa buat kerja nanti. Risk assessment ni pula tak kira lah korang pakai method apa sekalipun, yang janjinya dia ada dan boleh fokus kepada cara-cara pengawalan bagi mengurangkan risiko kerja kat tempat tinggi tadilah. Dalam garis panduan ni dia ada cerita lagi pasal training atau latihan untuk orang yang kerja di tempat tinggi. Lagi pula dia ada cerita pasal PPE, Personal Protective Equipment, yang kena pakai macam body harness ke ataupun orang Melayu cakap abah-abah badan. Lagi garis panduan ni juga ada cerita detail pasal fall arrest system yang lain jugalah. Dan juga dia ada cerita pasal keperluan scaffolding ataupun perancah dan tentunya banyak lagi lah. Kalau nak cerita ni jadi kursus nanti satu hari ni aku nak cerita panjang. Korang boleh je download, lepas tu korang hadam sendiri nak mudahkan cerita. Kalau korang malas nak baca, kau masuk je mana-mana training working at height, dah terus boleh dapat sijil untuk buat kerja-kerja kat tempat tinggi ni. Kan senang. Aku bukanlah expert pun dalam bab ni. Of course ada ramai lagi expert dekat Malaysia ni. Video yang aku buat ni sekadar awareness je. Jadi tu je lah serba sikit yang aku nak cerita pasal kerja di tempat tinggi semasa waktu bekerja. Ia satu kerja yang berisiko dan korang dah memang termaktub bawah undang-undang bila buat kerja-kerja macam ni. So aku minta korang tolonglah buat kerja elok-elok. Okay, so kalau korang nak tengok lagi video-video yang macam ni pada masa yang akan datang, jangan lupa untuk like, share
dan juga follow kita dekat semua media platform. Dan kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang share banyak-banyak dekat kawan-kawan ataupun saudara mara korang. Next time kita jumpa lagi. Okay, bye.